Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 24 hari bulan 3 2022, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-Azkar An-Nawawi iaitu kitab yang mengumpulkan tentang bacaan-bacaan yang disusun oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini nama penuh dia Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhisid Da'awati wal Azkar Al-Mustahabbati fil Laili wan Nahar. Nama penuh dia, ringkas dia Al-Azkar. Habis cerita Al-Azkar An-Nawawi. Sambungan kita bagi jemaah yang ada kitab ni, kitab hadis terjemahan muka surat 86 nombor 5. Babu ma yaqulu ba'da rak'atai sunnati subh. Bab bacaan setelah salat sunat 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Sebelum solat subuh. 2 rakaat sebelum solat subuh. Bukan masuk waktu subuh. Dia panggil raka'atayil fajri. Betul dia punya tu. Qala An-Nawawi rahimahullah wa ruwina fi kitab Ibn Sunni. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni, nama dia Amalul Yaum wal Lailah, daripada Abi Al-Malih, nama dia Amir bin Usamah, daripada ayahnya bahawa dia solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh maksudnya sebelum solat subuh. Sebelum solat subuh. Sebelum solat subuh. Kemudian dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga solat 2 rakaat berdekatan dengannya. Mana sebelah-sebelah. Kemudian dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa jalis. Sedang dia duduk, dia baca doa ni. Ikut belakang. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Tanda sekat tu, salah samarat jangan baca. Tutup kurungan situ. Yang kata salah samarat, lebah molek awak. Maknanya 3 kali. Itu bukan bacaan, itu arahan. Itu bukan bacaan, nama itu apa? Itu nama dia arahan, bukan bacaan. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. 3 kali baca, ya Allah Tuhan Jibril, Israfil, Mikail dan Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung padamu daripada neraka. Dibaca 3 kali. Tanda pelajar, salah samarat tu tak ada kurungan. 3 kali, bukan dibaca itu. Itu arahan. Tulis tepi kitab hadis ini. Hadis ini kata di para muhaqqiq dhaif. Hadis ini lemah. Dhaif. Kalau nak berdoa, doalah.
Cuma kalau kita nak sandarkan kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemah. Dalam Muhaqqiq Nailul Awtar dikata dhaifun jiddan. Dhaif jiddan. Baik. Bacaan yang seterusnya, waruwina an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala sabihata yaumil jumu'ah qabla salatil ghadah. Siapa baca doa ini pada pagi Jumaat sebelum solat subuh. Maknanya lepas kita semaya sunat fajar, kita baca doa ni sebelum semaya subuh. Apa doa kita nak baca? Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah samarat tu tutup. Jangan baca tu. 3 kali baca doa ni. Ghafarallahu ta'ala zunubahu, diampunkan Allah Ta'ala ampunkan dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis Hanah ini juga akhrajahu Ibnu Sunni dalam kitabnya Amal Al-Yawm wal Lailah. Sanad dia dhaifun jiddan. Sanad dia dhaifun jiddan. Tulis pelajar, dhaifun jiddan, terlalu lemah. Sebab apa terlalu lemah? Sebab rawi dia tu lemah sangat. Ada rawi dia matruk, maka hadis dia jadi dhaifun jiddan. Ya, kerana itu yang masyhurnya, yang sahih dalam riwayat yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lepas solat 2 rakaat fajar dia tidur. Ittaja', berehat. Dia tak sebut bacaan. Yang sebut bacaan ni tak sahih belaka ni. Dhaif jiddan, terlalu lemah dia. Baik, kita berpindah kepada yang keenam. Babu ma yaqulu idzan taha ila saf. Bab bacaan ketika berada dalam saf. Kita dah masuk dalam saf dah. Apa yang kita nak baca? Ruwina an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila salah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apa dia Sa'ad kata apa? Bahawa ada seorang lelaki datang ke masjid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Nabi duduk solat, orang itu masuk masjid. Setelah sampai di saf, dia pun baca. Dia kata apa? Allahumma atini afdala ma tu'ti Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang terbaik yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Dia baca. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah selesai solat, baginda bertanya, manil mutakallim anifan? Siapa yang baca tadi? Aku tengah solat, dia ada orang baca. Qal, kata di sahabat itu, ana ya Rasulullah, saya. Qal, idzan yu'qaru jawaduk wa tastashhid fi sabilillahi ta'ala. Kalau begitu, kudamu akan mati tersembelih dan kamu akan mati syahid di jalan Allah. Macam mana cerita dia ni? Hadis ini rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Sunni wa rawahu Al-Bukhari fi tarikhihi fi tarjamati Muhammad bin Muslim bin Aiz. Muhammad bin Muslim bin Aiz, maka hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Cuma kita nak faham maksud dia, maksud.
Tengok nota di bawah, nota 61 tu. Dalam hadis ini dijelaskan betapa agungnya keutamaan jihad. Ia merupakan kurniaan terbesar yang diberikan kepada hamba yang soleh. Namun sebelumnya telah dijelaskan bahawa hal seperti ini bergantung pada situasi dan keadaan. Sebab solat adalah amalan yang terbaik. Penjelasannya telah berlalu tentang mana lebih utama antara zikir dan jihad dalam bab zikir. Yang syarah bawah pun tak masuk lain juga. Maknanya, adakah bila baca doa ni kita akan mati syahid ataupun tidak? Maka itulah yang dibahaskan oleh para ulama. Sebab itu muhakkik kata sanad dia lemah, sanad dia dhaif. Baik, kita pergi kepada bacaan yang ketujuh. Babu ma yaqulu inda iradatihi al-qiyam ila as-salah. Bab zikir ketika hendak mendirikan salat. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni an Ummi Rafi' radhiyallahu anha annaha qalat. Ummu Rafi' mari jumpa Nabi SAW, dia berkata, Ya Rasulullah, dallani ala amalin ya'jurunillahu azza wa jalla alaih. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang Allah akan memberiku pahala ke atasnya. Dia minta Nabi ajar dia satu amalan, Allah Ta'ala beri pahala ke atasnya. Apa dia amalan itu? Amalan itu apa dia? Qal, kata Nabi SAW, Ya Umma Rafi'. Wahai Ummu Rafi'. Biasa orang Arab ni kalau nama-nama dia tak panggil, dia panggil gelar kunyah, dia panggil Ummu Fulan, Ummu Rafi'. Anak dia nama Rafi', dia panggil Ummu Rafi'. Wahai Ummu Rafi', idza qumta ila shalah, apabila kamu nak mendirikan salat, maka kamu bertasbihlah 10 kali, bertahlil, tahlil itu makna kata la ilaha illallah 10 kali, wahmidi, kata alhamdulillah 10 kali, wakabbiri, bertakbir 10 kali, wastaghfiri, istighfar 10 kali, fa innaki idza sabbahti, apabila engkau bertasbih, qala, Allah Ta'ala berfirman, hazali, ini untuk aku. Bila kamu bertahlil, Allah kata ini untuk aku. Bila kamu bertahmid, Allah kata ini untuk aku. Bila kamu bertakbir, qala hazali. Wa iza astaghfarti, bila kamu minta ampun, qala qad fa'altu, ya Allah ampunkan dosaku, Allah kata aku dah lakukan. Aku dah luluskan permohonan kamu itu. Tulis hadis ni, hadis nombor 114 ini hasan, dia punya darjat. Hasan ataupun sahih bi syawahidihi. Cuma kata di Syekh Mastu dalam syarah kepada azkar, dia kata apa? Fi syawahid, dalam beberapa jalur hadis yang dikumpul, tulis ni pelajar, menunjukkan bahawa doa ni umum je. Bila kita nak solat, kita baca. Bila kita nak semaya, kita baca. Bukan maknanya kita berdiri sebelum angkat takbir tu duk baca ni, tidak. Satu. Wa fiha, dan ada juga riwayat yang menunjukkan annahu dakhilis salah. Iftitah. Ada kata dia baca di awal solat, dalam iftitah dia tu. Subhanallah. Wallahu alam. Hadis ini hasan ataupun sahih bi syawahidihi. Cuma khilaf tentang tempat nak baca tu. Adakah dalam solat ataupun sebelum kita solat? Mana bila kita nak solatnya, kita baca zikir ni dulu. Wallahu alam. Itulah yang dihuraikan oleh syarah hadis ni. Baik, yang ke-8,
doa ketika iqamah. Bila kita nak qamat solat, kita baca apa? Kita berdoa ketika qamat. Rawal Imam Syafi'i bi isnadihi fil Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Pelajar-pelajar tanda, kitab ini kitab besar, cetakan baru sekarang ni 10 jilid. 10 jilid kita tengok pun takut dah, apa lagi nak baca dah. Sekarang ni pula ada sebahagian orang menakut-nakutkan, jangan baca kitab ni besar. Kita tak sampai pertabak Imam Syafi'i nak baca, kenapa tak boleh baca? Bacalah dulu. Itulah pendapat imam. Cuma khilafnya adakah dia mazhab atau tidak, itu yang dibahaskan. Kalau kita ini pendapat Imam Syafi'i, adakah dia mazhab Syafi'i ya? Belum tentu. Tapi baca dulu. Masalah sekarang ni tak baca pun. Tak baca. Jadi kita kena baca. Imam Syafi'i dalam kitab riwayatkan dengan sanad yang mursal. Hadis mursal itu maknanya tak sebut sahabat. Dia kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kita bersabda, "Utlubu istijabatad du'a." Aku hafal riwayat tentang mohonlah mustajabnya doa itu indal tiqa'il juyush, ketika bertemu peperangan. Tentera Islam bertempur dengan tentera kafir, waktu itu mustajab doa. Kita kena doa banyak-banyak tiga tu. Wa iqamatis salah, ketika qamat. Wa nuzulil ghais, ketika turun hujan. Kalau hujan turun, biar kena kepala kita sikit. Kemudian kita buat apa? Kita doa. Ketika qamat, kita berdoa ketika itu. Dalam hadis yang lepas, bila waktu mustajab doa, di antara azan dan tengok tu. Baru je kita baca, tengok hadisnya yang ke berapa tu? Belakang sikit ya. Babud doa ba'dal azan. Maknanya azan, selepas azan boleh doa. Lepas iqamat boleh doa juga. Hadis ini tanda belajar, akhrajahu Syafi'i fil tapi dengan syawahid, dengan jalur-jalur yang lain, sanad dia hasan bi syawahidihi, mana hasan dengan kumpulnya jalur yang lain. Wa qala Syafi'i wa qad hafiztu an ghairi wahidin, aku telah ingat daripada beberapa orang, ghairi wahid bukan seorang, dari kalangan ulama, talab al-ijabah, mereka berdoa minta Allah Ta'ala perkenankan doa inda nuzulil ghais, ketika turun hujan, dan iqamatis salah, ketika salat, ketika iqamat salat. Dia lepas pada iqamat tu ingat kita berdoa cepat situ. Manakala kita ada kes, ada hal tertentu, emergency, perlu sangat, anak-anak kita sakit ke apa dah, lepas pada iqamat la ilaha illallah, sebelum imam angkat takbir itu kita doa cepat. Ya Allah, sembuhlah penyakitku, sembuhlah penyakit sahabat aku. Ya Allah, mustajabkanlah doa ini. Ya Allah, tolonglah. Ini kita kena doa dengan secara perlahan dan tak perlu beritahu pada orang. Tamaklah kita petikkan daripada Sekarang ni kita berpindah kepada bab lain pula. Dia panggil kitab. Dalam bahasa Arab dia panggil kitabu ma yaquluhu iza dakhala as-salah. Tulis pelajar. Sebelum letak nombor 9 tu tulis. Kitabu yang pandai imla', tulislah imla'. Kitabu ma yaquluhu iza dakhala fis-salah. Kitab yang mengumpulkan bacaan-bacaan apabila kita sudah masuk solat. Maknanya kita dah mula solat.
Jadi Imam Nawawi rahimahullah akan bawa kepada kita bacaan-bacaan dalam solat. Mungkin pelajar tertanya-tanya, kenapa muhakkik kata hadis ini dhaif jiddan, hadis ini sahih? Takkanlah Imam Nawawi tak tahu benda tu? Kita kata tahu. Sebab tu Imam Nawawi dia kumpul dalam kitab dia ni hadis-hadis tentang bacaan. Hadis-hadis tentang bacaan. Jadi kita tengoklah pula. Dan pada asasnya dia beritahu. Aku akan nyatakan sedikit, kadang-kadang dia tak nyata. Baiklah. Kita berpindah kepada perkara babu ma yaquluhu idza dakhala fis salah. Bacaan bila kita masuk solat, kita nak baca apa? I'lam, ketahuilah bahawa bab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang bacaan dalam solat ini banyak sekali, luas sekali. Nawawi kata wasi'un jiddan. Wasi' jiddan maknanya luas sekali bab ini. Kalau kita nak tatabuk memang panjang, memang panjang. Dan terdapat padanya hadis-hadis yang sahih banyak dalam pelbagai sudut. Wa fihi furu', dan terdapat juga cabang-cabang perbahasan fiqh dalam kitab fiqh. Nunabbihuna, Imam Nawawi kata nunabbihuna, kami sebutkan secara garis kasar di sini tentang asas dan matlamat dia. Dan aku tak sebut yang halus-halus, yang nawadir, yang pelik-pelik, tak. Nawawi kata aku akan sebut yang usul, yang asas saja. Hak halus, hak kecil-kecil aku tak sebut. Wa ahzif, dan aku hazafkan dalil-dalil kebanyakan daripadanya. Jadi aku tak bawa dalil, sebab dia kumpul daripada dalil. Dia tak bawa dalil. Kenapa? Isaran lil-ikhtisar, kerana nak ringkaskan kitab ni. Kalau bawa dalil, panjanglah. Kerana kitab ini bukanlah satu kitab yang ditulis untuk nak menyatakan semua dalil, tetapi innama huwa libayan ma yu'malu bihi. Tujuan aku kumpul di sini untuk menyatakan apa yang kita nak buat, apa yang kita nak amalkan, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak amalkan, itu yang kita buat. Wallahu subhanahu al-muwaffiq, Allah Ta'ala yang beri taufik kepada kita semua. Jadi Imam Nawawi kata dalam bab ni aku tak bawa dalil-dalil panjang, tapi dia kata tak bawa dalil, lepas tu dia sebut dalil juga. Cuma dia tak spesifik setiap perbahasan tu ni dalil dia. Panjanglah kalau jadi. Kalau nak tu pergi baca dalam kitab dia Al-Majmu'. Al-Majmu' yang cetak sekarang 20 jilid, baru bab solat. Imam Nawawi wafat, mati di situ, tak sempat siap kitab dia. Baiklah. Tengok dalam kitab terjemahan bab yang ke-10. Babu takbiratil ihram. Babu takbiratul ihram, bab yang menyatakan takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram? Tanda pelajar. Takbiratul ihram itu makna apa? Tulis. Iaitulah takbir yang pertama, dia tak tulis ini. Takbiratul ihram iaitulah takbir yang pertama untuk memulakan solat. Takbir yang pertama untuk mulakan solat. Kerana itu ulama ketika mendefinisikan solat, dia kata solat itu amalan yang bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Itu nama dia solat. Maka takbiratul ihram iaitulah takbir yang pertama yang menjadi permulaan solat. Dan kenapa nama dia ihram?
Tulis ni pelajar. Kenapa nama dia takbiratul ihram? Kenapa? Ya? Dengar ni pelajar. Sebab bila kita Allahu Akbar, haramlah untuk kita bercakap. Boleh cakap? Boleh makan, minum, buah, jalan kursi, semua tak boleh. Itu dipanggil takbiratul ihram. Maknanya takbir ini mengharamkan perkara-perkara yang harus kita buat sebelum dia. Allahu Akbar. Itu lupa ada coklat dari poket. Boleh buka dia kerak? La, tidak boleh. Sebab apa tak boleh? Sudah haram dengan sebab kita takbir. Itu nama dia takbiratul ihram. Tulis ni pelajar. Takbiratul ihram artinya takbir ini mengharamkan perkara yang harus dilakukannya sebelum takbir. Sebelum takbir harus, tapi tak harus dah. Ketahuilah bahawa solat tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun solat. Tak kira solat fardu ataupun solat sunat. Tak takbiratul ihram tak jadi solat. Dan takbir itu menurut mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama iaitu juz'un minas salah, satu bahagian daripada solat dan rukun daripada rukun-rukun solat. Apa makna rukun? Rukun ni kalau kita tak buat, tak sah solat kita. Itu makna rukun. Kalau tak buat, maknanya tidak sah solat. Dia beza dengan sunat. Dalam mazhab Syafi'i dia bagi dua, bagi tiga. Rukun ataupun wajib sama. Kemudian sunat ab'ad, kalau tertinggal kena sujud sahwi. Yang ketiga sunat hay'ah. Yang ni tak apa, tak buat. Tapi tak boleh pahala, rugi pahala. Itu mana rukun. Wa inda Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah kata takbiratul ihram itu syartun. Syarat nak masuk solat kena takbiratul ihram. Bukan dia daripada amalan solat, bukan dia daripada nafsu solat. Maknanya kalau tinggal boleh. Dia kena ingat mazhab Abu Hanifah ni dia ada dua. Dia ada rukun, dia ada wajib. Dia beza dua tu. Syafi'i tak ada beza kecuali dalam bab haji. Tulis pelajar. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada beza antara rukun dengan wajib kecuali dalam bab haji. Dalam bab haji. Baik, ketahuilah bahawa lafaz takbir itu an yaqula Allahu Akbar, ataupun dia kata Allahul Akbar. Dua ni ya boleh. Tanda terpelajar. Sama ada kita kata Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Dua ini harus mengikut mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah dan lain-lain. Tapi Imam Malik kata tak boleh yang kedua tu. Allahul Akbar tak mahu dia. Falihtiyat, maka langkah berhati-hati, berjaga-jaga. Hendaklah kita kata kita takbir dengan yang pertama saja. Allahu Akbar. Dan tidak, supaya kita keluar daripada khilaf ulama. Dan tidak harus takbir lain daripada dua lafaz ini. Allahu Akbar, Allahul Akbar. Kalau dia kata Allahul Azim atau Allahul Muta'ali atau Allahu A'zam, Allahu A'az, Allahu Ajal dan seumpamanya, lam tasih salatuhu, tidak sah salat dia mengikut mazhab Syafi'i, tak sah. Salat dia tidak sah. Dan kebanyakan ulama kata tidak sah. Sedangkan Abu Hanifah kata sah. Asalkan lafaz itu menunjukkan keagungan Allah, sahlah dia. Jadi kita ambil yang pertama tadilah, yang tidak sah tadi tu. Kita sempitkan ruang. Kan? Sempitkan ruang. Baik, kalau dia balik pula macam mana?
Tengok ayat, tengok ni. Kalau dia balik. Kalau dia kata akbarullah. Tukar. Akbarullah. Boleh ke tak dia? Lam tasih. Tidak sah menurut pendapat yang sahih indana. Mana ni ikut mazhab Syafi'i. Ada setengah ulama Syafi'i kata sah. Khilaf tu ada mana-mana lah pelajar. Cuma kita pilih yang terbaik. Seperti mana kalau dia di akhir solat dia tukar Alaikumussalam. Sepatutnya Assalamualaikum, dia gitu tukar Alaikumussalam. Boleh ke tak boleh? Fa innahu yasihu, maka sah mengikut pendapat yang sahih. Baik. Kata Syekh Mahyuddin Mastu dalam syarah kepada kitab Azkan, tulis tepi kitab tu. Dia kata sakatan Nawawi huna anin niyyah. Imam Nawawi tak sebut niat. Sedangkan niat tu rukun solat. Niat adalah rukun solat. Tulis tepi kitab kata. Imam Nawawi tak sebut di sini masalah niat. Sedangkan niat itu rukun apa? Rukun solat. Jadi kita kena tambahlah situ. Jadi kita kena letak takbiratul ihram ma'an niyah, ataupun niat serta takbir. Sebab niat itu kita kena niat dalam takbir. Waktu kita takbir Allahu Akbar dengan mulut tu, hati kena niat. Ingat apa? Saja aku solat fardu kita nak solat maghrib, isya, mana-mana fardu yang kita nak solat. Tulislah pelajar. Setiap pelajar kena ada pensil. Jangan tulis dengan pen. Dengan pen ni profesor yang tulis dengan pen ni. Pelajar-pelajar ni profesor dah. Pro pensil. Kena pro pensil, bukan profesor. Dia kena tulis dengan pensil. Jangan pilih dengan pen. Sebab kalau salah kita boleh padam, boleh sapu. Tulis dengan pen, kurang habis kitab kita tu. Jangan dikurang. Jangan diconteng, kurang. Kurang tu bahasa kita, kurang. Conteng. Maknanya tambah satu lagi takbiratul ihram dan juga niat. Boleh jadi Imam Nawawi nak sebut tentang bacaan, niat tu dalam hati. Sebab tu dia dalam kitab dia kata wa mahalluhal qalbu. Tempat niat tu dalam hati. Jadi orang dalam hati tak keluar mulut, pasal tu dia tak sebut. Ini Imam Nawawi ada sebab. Kenapa Nawawi tak sebut? Sebab dia dalam hati. Dalam hati benda tak bunyi. Yang berbunyinya Allahu Akbar. Tapi untuk melengkapkan perbincangan, kita tulis. Tapi Imam Nawawi tak sebut satu lagi rukun, nama dia niat. Maka niat itu mesti disertakan dengan takbir. Takbiratul ihram serta dengan niat. Tengok kitab. Wa'lam, ketahuilah bahawasanya tidak sah takbir dan lainnya daripada zikir-zikir hatta yatalaffadha bilisanihi. Zikir, takbir tidak sah kecuali kita kena sebut dengan lidah. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Baca Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihaisu, kira-kira diri kita dengar untuk kita ya. Orang lain jangan kaam kira. Iza lam yakun lahu aridun, kalaulah dia tu pendengarannya waras, pendengarannya orang panggil salim, tidak cacat. Kalau pendengaran cacat cerita lain. Kami telah nyatakan penjelasan ini di awal dalam fasal di awal kitab. Kalaulah dia tu lidah dia bisu, khars, tak boleh nak sebut, ataupun aib, mana aib ni sebutan dia tak bunyi. Kalau kata Allahu Akbar tak bunyi. Gitu ya contohnya. Maka harakahu biqadri ma yaqdir. Dia kena gerakkan lidah dia sekadar takbir juga. Kena gerak juga lidah tu. Biar bunyi juga, walaupun bunyi apa benda tak apa. Maknanya dia dah usaha untuk mengatakan takbir itu, melafazkan. Wa tasihhu salatuhu, dan sahlah salat dia alhamdulillah.
Jangan duduk keras sangat kita ni. Nyanyi ke orang-orang yang berhalangan, orang yang uzur. Dan ketahuilah bahawa tidak sah bertakbir bil ajamiyah. Tidak sah takbir dengan bahasa ajam selain daripada bahasa Arab lah, bahasa ajam. Takbir ikut Melayu, Allah Maha Besar. Jadi ke tidak? Tak jadi sebab dia terjemah. Itu terjemahan, tak ada terjemah. Bagi orang yang mampu bertakbir dengan bahasa Arab, tapi kalau dia tak mampu, dia baru belajar. Dia tak reti nak kata Allah Akbar, tak boleh. Maka sah dia dan wajib dia belajar bahasa Arab. Mungkin kita bagi 2 masa solat, dia belajar Zuhur dengan Asar, Maghrib kena Allahu Akbar. Fa in qassara fit ta'allum, tapi kalau dia cuai, tak mau belajar, maka tak sahlah solat dia dan wajib dia ulang semula solat yang dia cuai tadi pada tempoh kecuaian dia daripada belajar bahasa Arab. Baik. Dan ketahuilah bahawa menurut mazhab yang sahih yang terpilih, anna takbiratul ihram la tumaddu wa la tumatt. Takbiratul ihram itu tidak dimat, tidak dipanjang. Bal yaquluhu, apabila dia kena kata dengan cara yang biasa saja. Takbir ihram tak boleh panjang sangat. Tidak dibaca panjang, namun dibaca biasa saja. Sepatutnya gitu. Ada juga pendapat lain kata tumaddu, boleh panjang. Was-shawabul awal, Nawawi katanya benar yang pertama, maknanya tak boleh panjang. Jangan ada mai Allahu Akbar lah. Pendek ya. Allahu Akbar. Gitu ya. Dia panggil, dia bukan azan, ini takbir. Dalam takbir azan tu itu yang panjangnya. Baik. Adapun takbir yang lain, ini dia panggil takbiratul ihram. Adapun takbir yang lain, takbir intiqalat, boleh belajar. Takbir yang lain makna takbir intiqalat, takbir perpindahan, berpindah daripada satu rukun pada rukun yang lain. Maka pendapat yang sahih, istihbab, elok kita panjangkan dia sehingga kepada sampai pada rukun yang seterusnya. Macam kita bangun daripada sujud, Allahu Akbar sampai ke atas. Sebab itulah pelajar-pelajar yang jadi imam, kita kena beza antara kita bangun daripada sujud untuk duduk antara 2 sujud dengan kita bangun nak pergi ke rakaat yang seterusnya. Biar ada beza, barulah orang duduk jauh boleh faham. Macam kita bangun daripada sujud nak pergi ke antara 2 sujud, Allahu Akbar, gitu ya. Tapi kalau nak bangun kita kena panjang, Allahu Akbar. Dia orang tahu. Kalau orang duduk di sebalik tabir pun dia tahu, oh ni orang bangun. Tapi kalau tukar tepat jadi confuse orang. Ini pelajar-pelajar ni dipanggil fiqhul imamah. Fiqh jadi imam tu kena ada. Daripada bunyi suara itu orang boleh tahu, oh ni sama juga bila kita nak nak bangun dengan nak tasyahud dah, habis dah. Allahu Akbar. Daripada cara dia takbir, oh sudah tahiyat akhir dah. Orang boleh faham, makmum boleh dengar. Tapi kalau imam yang tak peka, tak belajar, serupa je dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ni bangun ke sujud ni, tak tahu apa. Kan? Pelajar-pelajar kena ambil perhatian benda ni. Baik, tengok dalam kitab ni kata. Manakala takbirat maka
Jika membaca satu bacaan pendek dengan bacaan panjang sebaliknya, maka solatnya tidak batal. Tak batal solat dia tadi. Namun berkurang kadar keutamaannya. Fatatul fadilah. Satu fadilah, satu lagi disiplin. Keimaman imam tu tak apa kena kalau dia terpatutnya bila nak naik tu kena panjang. Kalau dia sama benda tu orang tak nak beza, tak nak beza. Ya, sebab itulah dalam fiqh kita ni membezakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Orang tengok ni tasyahud awal ni duduk iftiras. Bila duduk tawarruk, oh ni tasyahud akhir. Jadi orang tahulah dulu. Orang masuk kemudian tahu. Kecuali orang uzur. Orang uzur ni orang sakit lutut, jatuh sakit gaut, dia duduk tasyahud akhir semua. Jangan ikut dia. Kita pun tahu dah dia uzur, jangan ikut. Baik. Tengok kita. Dan di samping itu juga perlu juga diketahui bahawa bacaan panjang pada huruf lam lafzul jalalah tidak dibaca panjang pada selainnya. Wala tumaddu fi ghairihi wa ala anna mahallal mad ba'da lam. Allahu boleh panjang situ. Yang lain jangan dipanjang. Terutama sekali jangan ni ada bawah. Dan sunat bagi imam untuk membaca takbiratul ihram dan selainnya dengan suara kuat agar makmum boleh mendengarnya. Imam mesti kena kuat suara. Allahu akbar. Ini kalau imam mari lembek-lembek Allahu akbar, mai sore ada tu imam. Nah, kena waktu mai usak pula, dia selu pula. Ai tak dengar apa. Agar manakala makmum pula hendaklah membacanya dengan perlahan. Imam baca kuat, makmum baca perlahan sekadar dapat didengari oleh dirinya sendiri. Apabila makmum membacanya dengan suara kuat atau imam membacanya dengan suara perlahan, maka solatnya tidak batal tapi tidak mengikut disiplin. Dia panggil langgar SOP. Sekarang ni bahasa SOP kan? Bahasa SOP. Langgar SOP dia ni. Imam slow, Allahu akbar. Makmum pula Allahu akbar. Ini kacau. Nanti orang tukar dia dengan imam tukar. Tengok kita. Dan dianjurkan sangat untuk membaca takbir dengan betul. Tidak boleh memanjangkan bacaan yang tidak panjang. Apabila memanjangkan huruf alif pada lafzul jalalah atau memanjangkan harakat fathah yang terletak pada huruf ba pada kata akbar sehingga menjadi akbar, maka solatnya tidak sah. Yang bahaya tu. Solat dia tidak sah. Jadi jangan panjang, tengok dia kata mad hamzah. Jangan lagi Allahu akbar. Sebab bila kita kata kita madkan di situ, dia jadi dua huruf. Allah. Kita belajar kan dalam nahwu tu, dalam suara. Bila kata Allah dia jadi Allah, ada ke Allah. Oh cukup bahaya ni makna dia. Makna dia cukup berbahaya. Sama juga dengan lafaz akbar. Allahu akbar. Jangan panjang ba. Jangan bunyi Allahu akbar. Nah. Tidak boleh. Kalau buat juga tak sah solat dia. Baiklah. Kita tamatkan bab takbir ni sekejap lagi. Ketahuilah, kemudian perlu diketahui bahawa semua an-nasalah solat yang 2 rakaat. Dengar ni pelajar. Solat 2 rakaat. Berapa kali takbir? Maka takbirnya 11 kali takbir. Solat 2 rakaat disyariatkan pada solat 2 rakaat untuk membaca 11 takbir. 3 rakaat 17 takbir. Tulis ni fakta ni. Solat 2 rakaat 11 takbir. Solat 3 rakaat 17 takbir. Solat 4 rakaat 24 takbir.
Setiap rakaat ada 5 takbir. Takbir untuk rukuk, dan takbir 4 kali takbir untuk 2 sujud, dan bangkit daripada 2 sujud. Takbiratul ihram dan takbir qiyam daripada tasyahud awal. Dah. Kalau siapa dia rajin buat carta gitu, kita nak tengok bilangan takbir dia, menarik. Kemudian ketahui oleh kamu bahawa semua takbir itu, takbir intiqalat itu sunat. Sesiapa yang meninggalnya secara sengaja atau lupa, tidak membatalkan solatnya dan tidak haram ke atasnya dan tidak disujud sahwi, illa kecuali takbiratul ihram, fa innaha la tanaqidus salah illa biha. Solat kalau kita tak takbiratul ihram, solat tak sah, tak jadi solat. Memari masuk maya pakai akad tangan gini, bismillahirrahmanirrahim, tak ada takbir, tak sah solat. Bila khilaf, tidak ada khilaf di kalangan ulama, siapa dia mula solat tanpa takbiratul ihram, maka tidak sah solat dia. Wallahu a'lam. Tamaklah kita isu takbir. InsyaAllah gadan siri yang berikutnya kita akan masuk babu ma yaquluhu ba'da takbiratul ihram. Apa yang kita nak baca selepas takbiratul ihram selesai, apakah doa yang kita nak baca. Dia panggil doa iftitah. InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.